Masih jelas, jelas. Okay, thank you ah. Right. Okay, thank you Jalma for the reply. Okay. Right, jadi kita mula. Apa hasil pembelajaran kamu untuk malam ni? Okay, kamu akan belajar principles of consequentialism and non-consequentialism. So ada dua benda yang kamu akan belajar lah. Prinsip consequentialism ni dan juga prinsip non-consequentialism. Ataupun nama lain bagi non-consequentialism ni ialah deontologi ya. Okay, so apa benda consequentialism and non-consequentialism ni? Okay, saya ulang lagi balik. Ia berkaitan dengan apa tindakan yang perlu kamu ambil. Okay, apa tindakan yang perlu kamu ambil sekiranya kamu berhadapan dengan satu situasi itu yang memerlukan kamu untuk membuat keputusan. Okay, so itu maksud dia consequentialism. Dia lebih kepada prinsip ataupun apa perkara yang perlu kamu tahu, okay, yang perlu kamu aware ataupun yang perlu kamu sedar sama ada tindakan kamu tu apa kesan dia kepada orang lain. Okay, so itu adalah maksud consequentialism. Dan apa? Kalau kamu masih bingung apa? Sekejap. Kalau kamu tahu. Okay. So this is the definition of consequentialism. Dia bukan teori ya, dia prinsip. Okay. So apa yang dikatakan sebagai consequentialism ni? Consequentialism says that right or wrong depend on the consequences of an act. Macam saya sebut tadi, consequentialism ni diambil daripada perkataan consequences. Apa maksud consequences? Akibat daripada perbuatan kamu tu. Okay, adakah perbuatan kamu tu apa kesan dia kepada orang lain? Akibat dia lah kepada orang lain, bukan setakat kamu saja. Okay, nanti saya bagi contoh. And dalam consequentialism ni juga diberitahu bahawa, dijelaskan bahawa more good consequences are produced, the better the act. Okay, so apa tindakan kamu sekiranya kamu berhadapan dengan satu situasi itu, kamu perlu memikirkan kesan ataupun akibat daripada tindakan kamu itu kepada orang lain. Kalau positif benda yang kamu buat tu memberi kelebihan kepada orang lain ataupun memberi kesan yang positif kepada orang lain, kamu itu merupakan satu tindakan yang tepat lah. Okay, so itu maksud dari consequentialism. Okay, saya bagi kamu satu contoh. I'll give you one example. Okay, kamu bayangkan yang kamu ni seorang ibu ataupun seorang bapa. Ini saya just bagi contoh lah situasi dia. Saya mau kaitkan dengan definisi consequentialism. Okay, kamu ni cuba kamu bayangkan yang kamu ni seorang ibu ataupun seorang ayah. Okay, dan kamu punya seorang anak kecil, bayi yang berumur antara 3 hingga 6 bulan. Okay. Jadi situasi dia begini. Kamu tidak mempunyai duit untuk membeli susu anak kamu tu. Okay? And then kamu perlu bagi dia susu tu secepat mungkin supaya untuk menyelamatkan anak tu lah, untuk menyelamatkan anak tu, anak kandung kamu yang berusia 3 hingga 6 bulan tu. Okay? Jadi apa tindakan yang perlu kamu buat berdasarkan situasi kamu sekarang? Kamu hanya ada 2 option saja. Okay, option yang pertama tidak payah buat apa-apa, biar anak kamu kebuluran dan meninggal dunia. Lepas tu yang kedua, option yang kedua ialah kamu pergi supermarket, survey ke mana-mana, supermarket Bataras ke apa semua tu. Okay, kamu curi susu, okay, minuman susu untuk menyelamatkan anak kamu. Okay, so ada 2 pilihan. Tapi yang pilihan pertama tu memang spoil lah. Siapa nak sayang anak kan? Okay, jadi saya cuba kaitkan dengan consequentialism ni. Persoalan dia di sini, adakah tindakan kamu pergi supermarket tu untuk mencuri merupakan satu tindakan untuk mencuri susu, untuk menyusukan anak kamu tu adalah satu tindakan yang tepat? Kamu rasa tindakan kamu tu betul atau tidak? You think that it is right action to do? Okay, if you tidak melanggar kamu melanggar peraturan tu, iaitu melakukan satu perbuatan yang melanggar peraturan untuk menyelamatkan anak kamu. Is it a right or wrong action? Itu saya punya persoalan. Adakah tindakan kamu itu betul ataupun tidak? Anyone? Faham nggak situasi saya yang saya bagi itu? Situasi kamu. Adakah kamu rasa kamu mencuri itu, okay, you do something wrong untuk menyelamatkan anak kamu, okay, kamu curi susu di supermarket pasal kamu ni tidak mempunyai duit apa semua tu,
adakah ia merupakan satu tindakan yang betul ataupun tidak? Anyone? Betul. Okey, Elisa bilang tidak. Bagi saya lah kan, Sir. Okey, Dayang. Okey, teruskan. Nyawa budak tu lagi penting. Okey. Fifi bilang betul, Dayang bilang betul, Azrul bilang tengok keadaan susah macam mana. Memang susah sudah Azrul. Tidak duit sudah. Okey. Dan kamu perlu menyelamatkan diri kamu. Okey. Dayang bilang, Jalma pun bilang betul lah. Okey, Viviana pun bilang betul. Okey, thank you. Situasi dia kalau mengikut prinsip consequentialism, apa yang kita bincangkan pada hari ini, topik malam ni, tindakan kamu itu adalah satu tindakan yang tepat. Okay? Kenapa? Pasal hasil ataupun akibat, the consequences of your action, ia memberi kesan positif kepada orang lain, iaitu baby kamu. Okay? So maksudnya di sini, sekiranya kamu berhadapan dengan satu situasi di mana kamu perlu membuat keputusan, kalau mengikut prinsip consequentialism ni, okay, right or wrong depend on the consequences of an act. And that the more good consequences are produced, the better the act, dia bilang. So maksudnya di sini ialah, tindakan kamu mencuri susu itu adalah tindakan yang betul lah. Kalau mengikut consequentialism. Walaupun perbuatan itu salah dari sisi undang-undang. Okay, tidak ada undang-undang dalam dunia ini yang cakap kamu boleh mencuri ataupun halal mencuri itu. Tidak kira dia punya sebab itu apa. Okay, tapi disebabkan kamu terdesak dan kamu ingin menyelamatkan orang lain, okay, itu kamu punya baby, anak kamu telah melakukan kegiatan mencuri itu untuk menyelamatkan baby kamu. So, di dalam prinsip consequentialism itu adalah satu tindakan yang tepat. Pasal hasil daripada tindakan kamu, kesan ataupun sebab dari tindakan kamu memberi good consequences kepada orang lain, memberi kesan yang baik ataupun positif kepada orang lain. Okay? So, boleh faham? Boleh faham maksud consequentialism? Boleh, Sir. Okay. So senang cerita, dia punya cerita begini, consequentialism ni, maksudnya di sini, kamu boleh buat apa saja tindakan kamu, sama ada tidak kira benda tu betul ataupun tidak, kamu mau mencuri ke, kamu mau membunuh orang ke apa, as long as tindakan kamu tu memberi kesan yang baik kepada orang lain, okay, memberi kesan yang baik kepada orang lain, perbuatan kamu itu tidak salah. Itu merupakan tindakan yang betul. Pasal apa? Pasal hasil ataupun kesan ataupun akibat daripada tindakan kamu itu menghasilkan kesan yang positif kepada orang lain. Okay? Alright. Saya bagi satu contoh lagi. I'll give you one more example. Okay, bayangkan yang kamu sudah habis belajar. Ini just imajinasi lah. Kamu sudah habis belajar, and then kamu bekerja, and then kamu tinggal dengan kawan-kawan kamu di satu rumah nih. Okay? Tapi tuan rumah kamu ni seorang yang sangat kejam. Apa maksud kejam? Dia suruh kamu bayar sewa yang sangat mahal. Lepas tu keadaan rumah kamu pun macam dah tentu-tentu lah. Ada lipas, ada tikus, berjalan-jalan di rumah tu lah. Okay? Pusing-pusing di rumah tu. So keadaan yang kotor apa semua. Tapi kamu membayar sewa tu dengan harga yang sangat mahal. Lepas tu tidak ada air lagi. Okay? Tidak ada air lagi. Jadi disebabkan oleh tuan rumah kamu ni seorang yang tidak mempedulikan kamu, jadi kamu pun berpakat dengan kawan-kawan kamu untuk membunuh tuan rumah tu lah dan mengambil alih rumah tu supaya tidak lagi berlaku, orang bilang tidak lagi berlaku ketidakadilan di antara tuan rumah dengan kamu yang menyewa rumah tu. Okay, so kamu plan lah dengan kawan-kawan kamu mau bunuh tuan rumah tu. Okay, kamu kasih minum dia racun tikus, kamu kasih minum dia racun tikus, bagi dia hadiah minuman ke apa, dia minum tu racun tikus dan dia mati. Okay, tapi motif kamu ialah kamu sudah tidak tahan lagi kena tindas apa semua tu, so itu adalah salah satu cara untuk kamu keluar ataupun untuk keadilan diri kamu lah. Okey, pasal kamu telah ditindas tidak adil bagi kamu apa semua tu oleh tuan rumah yang jahat tu. Okey. Dalam aspek di sini, dalam konsep di sini sebenarnya perbuatan kamu tu salah pasal kamu membunuh orang, mengambil nyawa orang lain. Tapi dalam prinsip consequentialism itu adalah perbuatan yang tidak salah. Kenapa? Pasal hasil daripada tindakan kamu, semua orang merasa happy di rumah tu. Contohlah ada 10 orang, kamu tinggal dengan kawan kamu 10 orang. Jadi 10-10 pun merasa happy dengan orang cakap tindakan kamu yang membunuh tuan rumah kamu. Pasal tuan rumah kamu tu memang jahat lah, memang teruk lah. So, itu adalah consequentialism. Tidak kira sama ada perbuatan kamu tu betul ataupun tidak, tapi consequentialism ni melihat
sama ada perbuatan kamu itu betul ataupun tidak adalah berdasarkan kepada kesan dan juga akibat tindakan kamu itu kepada orang lain. Apa kesan dia? Kalau positif, memberi kepentingan ataupun ada kesan yang positif kepada semua selain daripada diri kamu, itu adalah tindakan yang betul. Walaupun tindakan yang kamu buat tu salah di sisi undang-undang. Okay? So itu adalah dia punya cerita berkaitan dengan consequentialism lah. Prinsip dia ni ya, prinsip consequentialism. Okay? Jadi saya ingat balik consequentialism ni daripada perkataan consequences ataupun akibat ataupun kesan lah, efek lah. Ayat lain adalah effect of your action. Kesan daripada tindakan kamu. Okay? Alright. Ini sudah dijelaskan tadi. Okay, so apa maksud consequentialism lagi? Ia disambung lagi definisi consequentialism ni. Cuba kamu terus masuk ke di sini. Okay. People should live so as to maximize good consequences. Kita ni manusia semua ni yang hidup di muka bumi ni, kamu sepatutnya membuat keputusan ataupun bertindak dan tindakan kamu tu memastikan yang semua orang mendapat kesan yang positif lah. Okay, tidak kira tindakan kamu itu betul ataupun tidak, menyalahi undang-undang ke tidak, apa semua itu belakang kira. Yang penting tindakan kamu itu memberi kesan yang positif kepada orang lain ataupun memberi happiness, memberi kegembiraan kepada orang lain lah, walaupun benda itu salah. Okay, saya sudah bagi contoh yang tadi tu mencuri dibolehkan, apalagi membunuh orang dibolehkan kalau tindakan kita itu memberi kesan yang positif kepada semua ataupun kepada orang lain lah, bukan setakat kepada kamu saja. Okay, so itu adalah pendapat prinsip consequentialism. Okay, so ni ada jahat sikit lah consequentialism ya. Okay. Dalam consequentialism ni dia ada beberapa jenis lah. Dia ada beberapa jenis, iaitu utilitarianism, egoism, hedonism dan juga pluralism. Okay, cuma saya bagi beberapa contoh saya tidak bagi semua pasal tak keluar exam pun. Okay, saya just bagi yang penting saja. Kita masuk kepada contoh pertama ataupun bentuk jenis pertama consequentialism ni, iaitu utilitarianism. Okay. Apa ni utilitarianism ni? Dia lebih kurang sama. Tindakan kamu tu menghasilkan benda kesan yang positif kepada orang lain lah. Okay. Tapi utilitarianism ni dia ada sedikit perbezaan. Macam yang kamu baca ni lah. Okay. We ought always to do whatever brings about the greatest balance of pleasure over pain. Okay, pleasure tu maksud dia kepuasan, itu maksud dia positif lah. Benda yang patut kita buat, positif lah. Hasil daripada tindakan kita tu positif. Apa-apa benda yang kasih pleasure sama kamu, it is a positive one. Pain pula adalah negatif ataupun wrong lah, ataupun yang tidak ngam. Hasil daripada tindakan kamu tu. Okay, pain is negative, pleasure is positive. Okay, dalam utilitarianism ni, dia lebih kurang sama, dia adalah salah satu jenis dalam consequentialism. Cuma kelainan utilitarianism ni, kamu kena buat satu jadual. Okay, kamu kena buat satu jadual di mana jadual tu kamu kena buat dua bahagian. Ini contoh saya lah. Okay, kamu buat satu jadual, buat satu kotak tu, pecahkan kotak tu kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Okay, kiri adalah pain, iaitu negatif. Kanan adalah pleasure ataupun positif. Okay, jadi sebelum kamu buat tindakan tu, kamu kena buat comparison ataupun perbandingan sama ada tindakan kamu tu memberi lebih banyak positif ataupun berbanding negatif. Adakah lebih banyak pleasure ataupun pain. So itu adalah perbezaan utilitarianism. Dia adalah salah satu bentuk ataupun jenis dalam consequentialism juga. Okay? So nanti saya akan bagi contoh. Apa contoh dah? Sebelum tu kita berkenalan dulu dengan pencipta prinsip consequentialism ya. Ada dua ekor ni, dua orang ni. Nama dia Jeremy Bentham yang sebelah kiri dan John Stuart Mill sebelah kanan. Okay, Jeremy Bentham ni adalah guru kepada John Stuart Mill lah. Okay. Siapa pernah dengar dua tokoh hebat, Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill? Dua-dua orang British ya. Siapa pernah dengar Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill? Ada yang pernah dengar dalam kelas? Ada cikgu kamu pernah cerita dua orang yang bijak pandai ni? Dalam sekolah menengah dulu. Jeremy Bentham sama John Stuart Mill. Pencipta kepada prinsip utilitarianism. Tak pernah dengar lah? Okay. Actually ada cerita yang menarik pasal dua ekor ni yang mencipta utilitarianism ni. Okay. Apa cerita menarik dorang? Saya start dengan yang di sebelah kiri itulah Jeremy Bentham ya. Jeremy Bentham ni adalah guru kepada John Stuart Mill. So, apa cerita Jeremy Bentham ni? Jeremy Bentham ni adalah salah seorang profesor ataupun orang yang bijak pandai lah, zaman moden lah. Zaman moden yang wujud 200 tahun yang lepas, 200 hingga 300 tahun yang lepas.
Dan untuk pengetahuan kamu, Jeremy Bentham nih, otak dia sampai sekarang nih masih disimpan di universiti tempat dia mengajar lah. Kalau saya tidak silap antara University Oxford ataupun Cambridge. Oxford dengan Cambridge ni adalah dua universiti di UK. Okay, lokasi dia di United Kingdom, di Britain. And dua universiti ini adalah universiti top 10 dunia. So kira hebatlah Jeremy Bentham ya, mengajar di sana, profesor di sana. And memang hebatlah ide utilitarianism ni. Actually kamu ada belajar ni kamu ambil pendidikan moral, tapi tidak tahu lah cikgu kamu ada bagi tahu ke tidak pasal consequentialism ya. Tindakan kamu sekiranya kamu berhadapan dengan satu situasi itu, apa keputusan ataupun tindakan yang perlu kamu buat, tindakan yang betul. Okay? Jadi Jeremy Bentham ni otak dia masih disimpan di University Cambridge ke Oxford. Pasal apa? Pasal orang mau tengok otak dia tu, orang yang bijak pandai, otak dia tu macam mana. Tapi malangnya otak tu macam otak biasa juga. Okay, macam otak kita juga semua. Kita semua ni mempunyai otak lah. Jadi orang yang tidak punya otak, cuma Jeremy Bentham ni ada special sikit otak dia. Orang yang bijak pandai kan, disimpan otak dia. Badan dia semua sudah kena kubur, apa semua tu jadi tulang sudah. Tapi otak dia ni masih disimpan. Masih dijerukkan di universiti tempat dia mengajar. Pasal kepandaian dia mencipta utilitarianism ni lah. Itu cerita Jeremy Bentham lah. Kalau kita meninggal ataupun mati, terus hilanglah, dimakan oleh semut ataupun kena kubur terus hilanglah. Tapi Jeremy Bentham ni sudah meninggal, otak dia masih lagi disimpan dan idea utilitarianism tu masih digunakan sehingga ke hari ini ya. Kalau kita ni yang orang-orang biasa terus kena kubur saja lah, itu saja lah, terus orang dah kenal sudah, kecuali family kita sendiri. Tapi Jeremy Bentham ni masih kena kenal dan otak dia masih kena simpan lah. Begitulah orang putih ini, Western countries, orang sangat menghargai orang-orang yang bijak pandai ini, yang bagi idea macam ini. Okay, so itu cerita Jeremy Bentham, guru kepada John Stuart Mill. John Stuart Mill ni pula salah seorang yang mencipta prinsip utilitarianism ni. Dia ni pun mempunyai cerita yang menarik lah, John Stuart Mill ni. Okay, untuk pengetahuan kamu, John Stuart Mill ni dia tidak pernah masuk sekolah rendah, sekolah menengah, apalagi tadika ataupun tabika macam kita ni. Kita ni kecil-kecil sudah family kita antar di tadika kan. Lepas tu tahun depan naik di tadika, barulah masuk darjah 1 sampai darjah 6, barulah masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okay? Tapi John Stuart Mill ni dia tidak pernah bersekolah rendah dan juga bersekolah menengah. Okay? Tapi macam mana dia boleh jadi pandai kalau dia tidak pergi sekolah? Adakah dia mendapat wahyu Tuhan daripada langit ataupun dia tidur? Tuhan beritahu dia yang kau akan jadi pandai buat teori begini? Tidak. Okay, John Stuart Mill ni sebenarnya anak profesor. Okay? Anak profesor. Bapa dia ni merupakan profesor di salah satu universiti terkenal di UK. Dan kenapa dia tidak bersekolah rendah dan juga bersekolah menengah? Tapi dia masuk universiti ya, tidak pandai lah tu. Okay, tidak pernah pergi sekolah rendah, tidak pernah pergi sekolah menengah, masuk universiti. Pasal bapa dia cakap yang tidak ada orang lain yang layak ajar anak dia. Cuma bapa dia sama mama dia saja yang ajar anak dia. Ya. Sampailah peringkat universiti dia terus apply dapat. Okay, so nampaklah kepandaian si John Stuart Mill ya. Kita ni daripada tadika masuk tabika, lepas tu di tadika apa semua tu, okay, unable to produce something. Tapi dia ni yang orang bilang tidak sekolah tadika, tabika, sekolah rendah, sekolah menengah, direct terus masuk universiti, dapat menghasilkan prinsip utilitarianism ya. Kira hebatlah John Stuart Mill ya, tidak pernah bersekolah rendah, sekolah menengah, direct terus masuk universiti. So memang hebatlah cerita dua ekor ya, memang hebat, sangat-sangat hebat. Tidak pernah bersekolah rendah, bersekolah menengah, tapi terus pandai. Okay, kena ajar oleh family dorang saja, family si John Stuart Mill pun boleh menjadi bijak pandai ya. So tidak hebat lah, boleh buat prinsip utilitarianism. John Stuart Mill punya cerita, kamu boleh Google cek nanti apa betulkah tidak apa yang saya cerita sama kamu. Kamu boleh cari. Okay. Alright, itu cerita John Stuart Mill lah. Sekarang nih kita masuk kepada kajian case ataupun contoh utilitarianism. Okay. Saya bagi kamu satu situasi, ada dua situasi sebenarnya. Tapi situasi yang pertama lah, kamu tengok, ini just orang bilang kajian case yang berkaitan dengan prinsip utilitarianism yang dicipta oleh John Stuart Mill dan juga Jeremy Bentham. Okay. Kamu bayangkan yang kamu ni seorang doktor. Okay. Kamu bayangkan yang kamu ni seorang doktor perubatan. And then, kamu diberi pilihan, okay, diberi pilihan dan di waktu yang sama ada 6 pesakit datang. Okay, ada 6 pesakit yang dimasukkan ke hospital untuk kamu rawat. 6 kamu yang bertugas masa tu. Okay, ada 6 pesakit. Dan
5 pesakit ni ditempatkan di bilik yang lain, 1 pesakit ni ditempatkan di bilik yang lain. Okay? Cuma masalah dia di sini ialah kamu perlu membuat pilihan mana satu bilik yang kamu kena masuk. Adakah bilik yang 5 orang pesakit tu ataupun bilik yang 1 orang pesakit tu saja. Okay? Tapi masalah dia begini. Masalah dia di sini ialah kamu tidak boleh masuk dalam dua-dua bilik tu di masa yang sama. So kamu kena pilih lah. Okay? Cuma masalah dia di sini ialah 5 orang yang berada di bilik yang pertama tu adalah 5 orang yang biasa lah. Orang-orang biasa saja. Orang-orang yang tidak terkenal. Okay? Lepas tu yang bilik yang 1 tu tadi adalah bilik selebriti ataupun artis. Okay? 1 bilik tu lagi, 1 orang saya pesakit dia, tapi artis lah, okay, artis, and artis siapa nanti kamu anggap saja lah, Atmosfera ke, Siti Nurhaliza ke, Era Fajira ke, itu kamu punya hal lah, nanti kamu imagine lah benda tu. Okay? So kamu diberi pilihan, mana satu bilik yang kamu akan rawat dulu, adakah bilik yang 5 pesakit dalam satu bilik tu yang orang biasa saja, ataupun bilik yang kedua di mana ada 1 orang saja, tapi orang tu adalah artis. Mana satu yang kamu akan masuk dan selamatkan dulu? Kalau mengikut prinsip utilitarianism ni, siapa dulu yang patut kamu selamatkan? Mana satu? Siapa yang patut kamu selamatkan? Yang 5 ekor tu kah? Yang 1 ekor tu saja? Yang 1 orang, Hafiz. Kenapa yang 1 orang tu? Selamatkan pesakit yang kritikal, dua-dua kritikal. Kamu boleh just buat pilihan saja. Tidak boleh save dua-dua lah. Kamu tidak boleh masuk 2 bilik tu serentak. So kamu just boleh masuk dalam 1 bilik tu saja. 5 orang kah 1 orang? 5 orang biasa kah 1 artis? Saya bilang 1. Okay. Apa lagi? Siapa lagi mau jawab? Apa kamu punya jawaban? Elisa bilang 1. Okay. Jadi Hafiz bilang, Hafiz punya jawapan ialah, dia cakap, kalau mengikut case tu, kamu kalau mengikut prinsip utilitarianism, kamu kena selamatkan yang selebriti ini. Okay? Walaupun dia 1 nyawa berbanding 5 nyawa. Kenapa? Pasal selebriti ini satu Malaysia kenal. Okay? Satu Malaysia kenal. So kalau kamu tidak selamatkan selebriti ini, kamu biarkan selebriti itu mati, kamu selamatkan 5 orang biasa ni, walaupun 5 nyawa kamu selamatkan, tapi kesan daripada tindakan kamu ni, kesan daripada kematian selebriti ini akan menyebabkan ramai orang akan berasa sedih. Okay? So itu maksud utilitarianism ataupun consequentialism ni. Okay? So itu adalah tindakan yang tepat sebenarnya. Kamu selamatkan 1 orang selebriti ini. Kenapa? Pasal efek yang dibawa oleh selebriti ini, kesan yang dibawa oleh selebriti ini akibat daripada tidak dirawat ataupun akibat daripada kematian selebriti ini menyebabkan orang lain satu Malaysia ni berasa sedih. Okay? Walaupun selebriti itu tidak popular lah. Tapi dia ada nama. Okay? Ada nama, so kamu kena save yang 1 ni. Walaupun nampak kejam, pasal apa kena bilang kejam, yang bilik yang 1 tu ada 5 orang. Okay? Kamu selamatkan 5 berbanding 1. Tapi disebabkan efek dia tu, kesan dia. Dia punya apa? Consequences dia tu. Akibat daripada tindakan kamu tu menyebabkan jumlah orang yang ataupun orang ramai, apa kesan dia terhadap orang ramai. Kalau kamu selamatkan 5 orang ni, kesan dia sangat teruk kepada Malaysia ni, disebabkan oleh 1 selebriti yang termati ni. Kamu tidak dapat save. Tapi kalau kamu selamatkan 1 orang selebriti ni, yang 5 orang ni yang akan rasa sedih cuma ahli keluarga dia saja. Tapi orang lain, yang ni pasal orang biasa kan, orang tak kenal. Main TikTok pun dah lepas. Okay? Main TikTok pun 5 saja view, ataupun YouTuber pun 2 saja view. Itu pun dia yang tekan dia punya video sendiri ya, tekan video dia sendiri. Contohlah begitu Okay, so jadi itu adalah dia punya keputusan apa tindakan yang betul dan tepat sebenarnya. So kamu save yang 1 orang selebriti ini pasal efek ataupun consequences akibat kamu selamatkan ataupun akibat kamu tidak selamatkan artis ni menyebabkan semua orang berasa sedih ya. Kalau dia mati sedihlah, tapi kalau dia selamat orang berasa gembira berbanding 5 orang. Nampak kejam, tapi sebenarnya yang selebriti ini adalah lebih penting lah kalau mengikut prinsip ataupun konsep yang dibawa oleh consequentialism ataupun utilitarianism. Boleh faham? Boleh faham kelas? Boleh, sir. Boleh, sir.
Okay. Alright. Boleh, Sir. Okay. Terima kasih dengan respon kamu. Boleh, Sir. Walaupun suara mengantuk, suara penat, jangan risau. Lepas ni, next week last topik habis dah. Kamu sudah boleh berehat dengan tenang lah. Kamu stres benda lain lagi pula. Okay. Alright, so itu cerita dia, case study ataupun kajian case. Oh ya, sebelum saya lupa, ada yang tanya saya apa yang dikatakan sebagai case study ini, ataupun kajian case. Case study ini adalah kejadian yang benar-benar berlaku dan kamu coba kaitkan in terms of kamu punya assignment, masa kamu buat assignment tu, kamu coba kaitkan topik kamu dengan kejadian yang betul-betul berlaku. Ya, sebagai contoh tadilah ada student tanya, ada pelajar tanya, contohlah topik dorang LGBT. So apalah dia punya kajian case, dia punya case study. So dia punya case study ialah kamu cuba cari peristiwa yang betul-betul berlaku, keratan surat kabar ke apa yang berkaitan dengan topik kamu. Contoh dia apa kalau yang LGBT ini? Kamu boleh tulis yang contoh dia isu transgender. Transgender yang lelaki berubah menjadi perempuan. Beberapa tahun lepas ada cadangan yang dibawa oleh transgender ni, kumpulan-kumpulan LGBT transgender ni, diorang ada bagi cadangan di mana cadangan tu cadangan yang dibawa diusulkan kepada kerajaan untuk dipertimbangkan dan diluluskan. So apa cadangan tu ialah penggunaan tandas perempuan oleh golongan transgender. Okey. Jadi itu adalah salah satu isu ataupun case study yang berkaitan dengan topik kamu. Kamu boleh bagi contoh begitu and then kamu kena hurailah. Kamu kena hurai dengan menggunakan ayat kamu sendiri apa cerita dan apa cerita pasal transgender punya tuntutan sama kerajaan Malaysia. Okay? So itu sebenarnya benda yang sangat-sangat berbahaya lah, benda-benda yang negatif lah. Kamu bayangkan lelaki yang bertukar menjadi perempuan transgender ni menggunakan tandas wanita. Siapa setuju dengan cadangan ni? Kamu mau gak perempuan, especially perempuan transgender yang ubah jantina ni menggunakan tandas yang sama dengan kamu, yang original perempuan dengan ciplak punya perempuan? Kamu mau gak menggunakan tandas yang sama? Kalau mau bilang no, Tidak. tidak mau, okay? Tidak, dia bilang sisikin. Ada lagi tambah, okay? Okay, tidak, semua pun sampai si Jalma bilang buat toilet sendiri dia bilang. Okay, so itu adalah contoh lah. Contoh siapa yang buat tajuk LGBT itu boleh dimasukkan case tadi itu, kajian case tu. Dan benda tu betul-betul berlaku, bukan dibuat-buat. Example pula kamu boleh buat sendirilah. Kamu boleh buat satu situasi itu yang berkaitan dengan topik kamu. Okay, so itu adalah isi-isi ataupun contents yang kamu boleh masukkan dalam assignment kamu. Okay, jadi saya cuba bantu yang kamu punya leader tu untuk fahamkan lagi. Supaya nanti kalau ada leader kamu suruh kamu buat tu, kamu sudah tahulah apa benda yang disuruh buat tu. Okay, saya sudah terangkan sama leader kamu. Okay, saya mau permudahkan kamu sekarang. Okay. Ada beberapa soalan setakat ni berkaitan dengan consequentialism ataupun jenis utilitarianism ni? Ada beberapa soalan setakat ni? Adakah saya terlalu laju? Tidak. Okay. Sudah, Sir. Right. Thank you for the response. Bagus. Kamu aktif ni malam. Mentang-mentang lah mau dengar mau habis sudah topik. Semua happy ya. Okay. So itu salah satu consequentialism juga lah. Di mana saya bagi tahu yang kelas ni mau habis sudah, subjek ni tidak ada lagi kelas malam, terus kamu rasa happy. Okay. So itu adalah contoh consequentialism lah. Apa yang saya bagi tahu kamu tu sebenarnya kamu berasa sedih tau. Okay. Bukan happy. Pasal apa? Pasal kelas sudah mau habis, tidak sudah ilmu yang kamu akan dapat nanti berkaitan dengan ini. Okay, so sebenarnya kamu rasa sedih. Ini tidak. Makin bertenaga pula, terbalik. Okay, itu consequentialism juga. Alright. Okay, seterusnya jenis yang kedua ialah egoism. Tadi itu utilitarianism, salah satu bentuk dalam consequentialism. Egoism ni pula dia lebih kepada kamu mementingkan diri sendiri. Apa-apa benda yang kamu buat tu, kamu kena pastikan bukan orang lain lah. Diri kamu sendiri yang mendapat dia punya positif itulah, benda yang positif hasil daripada tindakan kamu. So kita boleh katakan yang egoism ni lebih kepada selfish. Okay? Lebih kepada selfish.
Nah, kamu pentingkan diri kamu sendiri, tindakan kamu itu menguntungkan diri kamu sendiri, tapi tidak kepada orang lain. Kalau utilitarianism pula, kamu kena bandingkan dulu tindakan kamu itu macam mana, apa efek dia kepada orang lain. Nah, okay? Tapi kalau egoism, dia tidak tengok orang lain, dia just tengok diri kamu sendiri. Ataupun perkataan lain dia adalah selfish. Okay? Pentingkan diri ya. So ni banyak cerita dia ni. Lepas tu ada beberapa jenis lagi, ni kamu boleh baca sendiri. Ini tak penting juga. Yang penting kamu tahu sudah apa tu egoism dengan utilitarianism ni lah. Itu benda penting ya. So, yang lain kamu baca sendiri. Okay. Siapa kenal dengan orang ni? Nah, Siapa kenal dengan Robin Hood? Apa cerita Robin Hood? Saya kenal dia nama mencuri aja. kecil. Okey. Siapa ada yang Hafiz? Apa cerita Robin Hood? Dia mencuri, sir. Dia mencuri, lepas tu Tapi demi kebaikan untuk rakyat, sir. Orang kampung. okey. Sudah ada. Okey. So, Robin Hood ni adalah salah satu cerita, ada yang cakap dongeng, ada yang cakap dia ni betul-betul wujud lah. Okey, siapa Robin Hood ni? Robin Hood ni adalah manusia yang tinggal di satu kawasan hutan, okey, satu kawasan hutan ataupun satu tempat di Britain, di Nottingham lah. Ada satu tempat tu di Nottingham, dan mengikut cerita dongeng orang-orang Britain, orang-orang British, si Robin Hood ni dengan kawan-kawan dia yang lain, dia ada beberapa orang lah, dia punya geng-geng ni. Orang ni stay di satu tempat ni, okey, satu tempat ni di satu kawasan hutan ni, dan kerja orang ialah merompak orang yang limpas di kawasan dorang. Orang Sabah bilang limpas lah. Okay. Tapi dorang bukan merompak semua orang. Dorang merompak ataupun mencuri daripada orang kaya, dan hasil curian dan juga rompakan tu diberikan kepada orang miskin. Okay. Jadi, cerita ada di sini, apa kaitan dengan consequentialism ni? Tindakan dorang ni sebenarnya salah. Tidak boleh kau merompak orang, walaupun niat kau tu betul. Ya, saya ulang sekali lagi, niat tidak menghalalkan cara. So, cerita Robin Hood ni, walaupun dia dianggap sebagai hero, sebagai wira kepada orang-orang miskin. Okey, dia dipuja oleh orang-orang miskin ni pasal banyak tolong orang miskin kan. Tapi malangnya hasil daripada pertolongan tu melalui rompakan dan juga curian lah. So, dia still melakukan benda yang salah walaupun niat yang betul. Tapi kalau niat kau betul pun, niat kau bagus, tapi kalau kau membuat sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang, dia tetap salah. Dia tetap salah. Tapi kalau mengikut consequentialism, itu adalah satu benda yang betul dan juga mulia yang perlu kamu buat. Kenapa? Walaupun kamu buat benda itu salah, okay, kamu buat benda itu salah di sisi undang-undang, tapi efek ataupun kesan daripada tindakan kamu itu memberi kepentingan ataupun memberi kebaikan kepada orang lain, ia dihalalkan ataupun dibolehkan. So, itu adalah maksud consequentialism. Cuma itulah, cerita Robin Hood ni sebenarnya tidak bagus juga sebenarnya. Pasal apa? Pasal dia mengajar kita untuk melanggar peraturan. Yang penting niat kamu bagus, kamu boleh langgar peraturan, dia bilang. So, itu macam dah betul jugalah konsep prinsip consequentialism ya. Matlamat tidak menghalalkan cara. Okay? Undang-undang dibuat untuk dilanggar. Adakah begitu dia punya konsep undang-undang tu? Adakah definisi undang-undang tu begitu? Undang-undang dibuat untuk dilanggar. Sebenarnya tidak. Tidak ada konsep undang-undang dibuat untuk dilanggar. Undang-undang dibuat ni untuk diikut oleh semua manusia, okay, supaya tidak berlaku perkara yang tidak baik di antara kita, okay, di antara manusia itulah, memastikan keadaan sentiasa aman. Pasal apa? Pasal manusia ni dinamik ya. Maksud dinamik ni pelbagai sifat dan juga perangai manusia. Cuba kamu bayangkan undang-undang tu dibuat dan undang-undang tu dibuat supaya kamu boleh langgar. Tidak ada undang-undang yang begitu sorry to say stupid nah. Stupid law yang kena buat, law tu kena cipta dan kita boleh melanggar sesuka hati sekiranya kita punya niat yang bagus. Okay, tapi tidak boleh lah begitu hancur negara kita. So semua pun orang boleh cakap yang saya langgar undang-undang tu pasal niat saya bagus. So macam dangam jugalah prinsip consequentialism ni ya. Dia cuma kita boleh pakai sekiranya kita berhadapan dengan satu situasi itu yang memerlukan kita melanggar undang-undang dan kesan dia itu bagus. Ataupun kamu saya dah yang tahu benda tu yang kamu langgar undang-undang tu. Tapi sebenarnya niat kamu tu baguslah, pasal kita pun dah tahu niat orang ni macam mana. Okey. Matlamat tidak menghalalkan cara. Saya ulang sekali lagi, matlamat tidak menghalalkan cara. Ada orang berfikir yang matlamat menghalalkan cara. Asal niat kamu bagus, kamu boleh buat apa saja yang kamu mau. Walaupun perbuatan kamu tu tidak betul.
Kamu langgar undang-undang disebabkan kamu punya niat yang bagus untuk tolong orang. Tidak ada begitu. Tidak ada prinsip begitu. Kalau begitulah semua pun akan semua pun mengaku yang tindakan orang tu adalah membantu orang dan orang tidak mau ikut undang-undang. Okay, so itu adalah cerita consequentialism dan kaitan Robin Hood dengan consequentialism. Okay, right class? Boleh paham kelas? Boleh. 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 Okay, thanks for the response. Okay, kita teruskan. Itu cerita consequentialism. So, itu prinsip yang pertama. So, adakah kamu bersetuju dengan prinsip consequentialism? Siapa yang bersetuju? Siapa yang rasa yang kamu rasa ini adalah prinsip yang betul? Sekiranya kita berhadapan dengan satu situasi itu, kita boleh melakukan kesalahan as long as kita punya niat yang bagus. Siapa yang sokong? Sokong. Oh, si Dayang sokong lah. Oke. Dia sokong tapi ikut keadaan lah. Kalau keadaan tu macam okey lah. Kalau enggak buat apa mau ikut. Gitu je. Oke, ada yang baik, betul. Saya setuju yang itu. Prinsip ini sebenarnya ada dia punya positif juga lah, ada dia punya negatif. Tapi macam kamu cakap tadi, kalau undang-undang tu boleh dilanggar sesuka hati, peraturan tu boleh dilanggar sesuka hati, disebabkan oleh niat kamu untuk, disebabkan kamu rasa yang kamu punya tindakan tu memberi manfaat ataupun memberi benefit, memberi kesan yang positif kepada orang lain, kamu sanggup melanggar undang-undang tu, itu merupakan satu perbuatan yang sia-sia lah. Okay? Perbuatan yang sia-sia dan tidak guna lah undang-undang tu dibuat. Bagus semua orang, bagus undang-undang tu nak payah buat, ikut kepala sendiri sajalah. Okay? Jadi saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Dayang dan juga Azrul. Kita kena tengok keadaan. Okay? Kita kena tengok keadaan. Sekiranya undang-undang tu menyusahkan kita dan tidak memberi kepentingan kepada yang lain, so kita akan langgarlah undang-undang tu. Macam kamu juga minta tips daripada lecturer untuk exam kamu. Sebenarnya tidak boleh minta tips tu untuk pengetahuan kamu. Sebenarnya ia melanggar etika minta tips tu. Tapi disebabkan ia memberi kesan yang positif kepada kamu semua, okay, dan menghalang kamu daripada tergagal ataupun gagal subjek tu, itu merupakan satu tindakan yang betul. Okey. Tapi sebenarnya tindakan itu tidak betul. Kamu tidak boleh minta tips daripada lecturer tu. Bergantung kepada lecturer tu lah mau bagi ke tidak. Okey. Sebenarnya, tapi kalau lecturer itu pun bersubahat, tidak bersubahat lah dia bagi tips tu sama kamu. So itu adalah satu tindakan yang salah sebenarnya. Okey. Pasal apa? Pasal exam ni untuk menguji kamu punya pengetahuan. Okay, kamu punya pengetahuan dan juga kamu punya apa yang kamu belajar setakat ni. Kamu layak ke tidak mendapat A dalam subjek ni berdasarkan usaha kamu sendiri. Okay, tapi disebabkan oleh tips tu, ia menambah peluang kamu untuk mendapat A. Jadi itu merupakan satu consequentialism lah, situasi consequentialism lah sebenarnya, prinsip consequentialism. Ia sudah berlaku dalam diri kamu sebenarnya. Okay? Jadi lepas ni jangan lagi minta tips lah. Boleh nggak begitu, Dayang? Niat tidak menghalalkan cara. Okey, kalau begitu mungkin anulah orang bilang tidak markah. Nggak pasal. Kan, Nggak Dayang? pasal lah sudah kami ni. Lah sudah kami ni juga. Okey. Disebabkan apa orang bilang ia memberi kepentingan bersama, majoriti kamu mau tips. Jadi benda tu jadi betul lah. Tapi sebenarnya benda tu salah dari segi etika. Tidak boleh bagi tips sama pelajar. Biar pelajar tu berusaha cari sendiri apa jawapan yang perlu lah. Ikut kemampuan dia sendiri. Macam mana. Tidak perlu tips apa semua tu. Jadi sebabkan lecturer kamu kesian dengan kamu kali. Ataupun dia tidak ingin melihat kamu dalam keadaan sedih. Dalam keadaan kesakitan, pain. Okay? Macam mana beli pen? Fail lah. Fail subjek tu. So dia bagi tips. Okay? Jadi itu adalah consequentialism. Jadi sir, final exam kali ini boleh bagi tips juga. Okey. Itu soalan si Dayang ya. Bergantunglah.
Tengok keadaan. Baik, Sir. Okey, Dayang ah. Okey. Jangan risau. Kamu punya exam nanti kajian case saja, senang saja. Okay? Kamu saya bagi tips awal-awal lah. Apa yang assignment kamu buat tu, tajuk-tajuk yang saya bagi tu akan keluar nanti. Okay? So take note lah, buatlah betul-betul kamu punya assignment tu yang saya bagi dalam grup tu. So dia akan keluar balik nanti. Cuma soalan berbeza lah. Tapi ada sikit-sikit kaitan dengan topik assignment kamu. Jadi secara tidak langsung saya membantu kamu lah. Adakah ini satu matlamat menghalalkan cara ataupun tidak? Dayang, jawab. Tidak menghalalkan cara. Okey. Pasal mau tolong kamu kan. So, okeylah. Walaupun apa juga tuh. Kan juga ada apa-apa. Bukan juga kamu bayar saya ke apa kan. Tidak ada berlaku unsur rasuah di sini. Cuma saya punya tindakan lah. Okay? Saya punya tindakan mau membantu kamu. Tapi kalau masih juga anda dapat skor, saya tidak tahu lah. Pening kepala. Ya, dah tahu macam mana lagi mau bantu untuk kamu skor subjek. Right. Jadi itu dia punya dia punya cerita. Adakah kita bersetuju? Tergantung kepada keadaan. Apa jenis undang-undang yang kamu langgar? Adakah undang-undang itu terlalu berat? Macam bagi tahu tadi, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. So sometimes you need to follow the rules. Sometimes we can break it, but it depends on the situation. As long as the effect is not going to bring negative to others, bolehlah kita langgar undang-undang tu selagi perbuatan kita itu tidak memberi kesan yang negatif kepada orang lain. Okay? So itu dia punya cerita lah. Alright, kita pergi kepada prinsip yang kedua, iaitu non-consequentialism ataupun deontologi. Deontologi ini adalah lawan kepada consequentialism. Kalau consequentialism tadi, kamu boleh melanggar peraturan tu, kiranya kamu punya niat yang baik. Okay? Tapi kalau non-consequentialism pula, deontologi ini, walaupun kamu mempunyai niat yang baik, dia adalah prinsip yang berlawan dengan consequentialism. Non-consequentialism ini, deontologi ini, dia prinsip yang berlawan. Kalau deontologi ini, apa yang salah itu tetap salah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tidak kira niat kamu itu bagus ataupun tidak, tapi kamu tidak boleh melanggar undang-undang yang kena bagi itu. Okay? You cannot break the rules, laws, and regulation. Although you have good intention and your action can bring benefit or positive thing to others. Effect dia tu. Konsekuen daripada tindakan kamu, akibat daripada tindakan kamu tu memberikan kesan yang positif pada orang lain, walaupun tindakan kamu tu memberikan kesan yang positif, tapi kamu tidak boleh melanggar undang-undang tu. Okay? So itu dia punya perbezaan dua prinsipnya. Consequentialism dengan deontologi. Okay? Boleh faham setakatnya? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Boleh. Right. Okay, thank you. So itu dia punya cerita lah untuk topik hari ini. Belum habis lagi, sikit lagi. Maka jam 10, janji 1 jam. Okay. Non-consequentialism ni pula, prinsip non-consequentialism ataupun deontologi ini telah dicipta oleh seorang pemikir yang hebat daripada Jerman, iaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant ni adalah salah seorang pemikir yang telah mencipta deontologi ini. Dia berlawanan dengan consequentialism yang dicipta oleh dua orang, iaitu Jeremy Bentham dan juga John Stuart Mill. So itu perbezaan prinsip itulah tadi tu. Yang prinsip yang satu ni cakap kita boleh langgar peraturan as long as tindakan kita itu memberi kesan ataupun akibat yang positif kepada orang lain. Tapi Immanuel Kant cakap tidak kira tindakan kau memberi kesan yang positif ke apa, kamu tidak boleh sesekali melanggar undang-undang. So itu perbezaan dua prinsip ni lah. Satu bilang boleh langgar as long as it brings good effect to others. Yang satu ni pula bilang you cannot break the rules although your action can bring benefits to others. Walaupun kamu punya tindakan itu memberi kesan yang positif pada orang lain, tapi kamu sekali-kali tidak boleh melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. So itu cerita dah. Si Immanuel Kant ni. Okay. And W.D. Ross juga adalah salah satu pencipta ataupun yang memegang prinsip yang mengaplikasikan ataupun yang menyokong prinsip deontologi yang dibawa oleh Immanuel Kant ya, non-consequentialism ni. So apa yang si W.D. Ross cakap, sarjana moden ni cakap menyokong Immanuel Kant, dia bilang
setiap manusia itu mempunyai tanggungjawab. Okay? Dan manusia, kita ni manusia, kita kena menjaga tanggungjawab kita ni. Kita tidak boleh langgar tanggungjawab ni ataupun lakukan benda yang melanggar ataupun yang bertentangan dengan tanggungjawab yang kita bagi. Kita kena ikut saja ataupun kita punya perilaku ni berdasarkan kepada kita punya kelakuan ni berdasarkan kepada kita punya tanggungjawabnya. So ada 7 tanggungjawab yang ada dalam diri manusia yang perlu ada dalam diri kita lah semua manusia. Okay, yang pertama sekali adalah fidelity ataupun keep your promises. Apa benda yang kamu janji itu kamu kena tunaikan. Okay, kamu tidak boleh melanggar perjanjian kamu walaupun kamu melanggar perjanjian kamu, niat kamu itu bagus. Tidak boleh. Kamu kena stick to your promise. Kena berpegang kepada janji kamu lah. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, reparation ni maksudnya ialah kamu kena meminta maaf ataupun kamu kena cuba untuk berbaik kembali kepada orang yang kamu sakiti. Orang yang kamu duham lah. Kita tidak boleh buat jahat dengan orang lain lah. Kalau kita buat jahat dengan orang lain, kita kena meminta maaf ataupun kita kena berdamai dengan orang lain. Okay, so itu tanggungjawab kita, orang yang kita buat jahat tu. Lepas yang ketiga, gratitude. Gratitude ni maksudnya bersyukur. Okay, maksud bersyukur di sini ialah kamu layan orang lain dengan baik macam mana orang tu layan kamu dengan baik lah. Okay, contoh dia, si Anu ni buat baik dengan saya. So saya tidak boleh layan tidak baik sama dia. Saya kena balas balik perbuatan dia tu dengan benda yang sama juga terhadap apa yang dia bikin terhadap diri saya. Kalau positif lah. Okay, kita jangan orang positif dengan kita negatif dengan orang. Okay, itu yang ketiga. Lepas itu yang keempat, justice ataupun keadilan. Kita kena bersikap adil kepada semua orang tanpa mengira bangsa, agama, semua itulah. Okay. Lepas itu beneficence, do good to others. Kita kena sentiasa berbuat baik kepada orang lain, termasuklah perompak dan juga pencuri. Itu contoh adalah. Lepas itu yang keenam, self-improvement. Improve your virtue and knowledge, dia bilang. Salah satu lagi tanggungjawab kita sebagai manusia ni ialah kita kena memperbaiki diri kita in terms of virtue. Apa maksud virtue? Virtue ni adalah nilai-nilai murni ya. So tomorrow we are going to cover virtue ethics. Okay, nilai-nilai murni ni. Apa nilai-nilai yang patut ada dalam diri kamu, sejarah dia, siapa yang cipta nilai murni ni, apa contoh nilai-nilai murni ni. So itu yang kamu akan belajar besok lah. Sebenarnya bukan setakat baik hati ya. Ada lagi benda lain dalam self improvement, kamu perbaiki diri kamu nilai-nilai murni ini sebenarnya kamu kena belajar juga. Okay. And then last sekali adalah knowledge. Okay, knowledge, pengetahuan. Kamu kena menimba sebanyak pengetahuan yang kamu ada. Itu tanggungjawab kamu supaya kamu ni menjadi seorang manusia yang baik. Okay. Lepas tu yang last sekali, non-maleficence, don't harm others. Jangan sekali-kali menjahanamkan ataupun berbuat menyeksa, menyakiti orang lain. Tidak boleh. Okay, jangan sekali-kali menyakiti orang lain. So ini adalah 7 tanggungjawab yang dikatakan, yang dijelaskan oleh W.D. Ross yang manusia tidak boleh langgar. Dia kena stick dengan 7 tanggungjawabnya. Jangan sekali-kali langgar. And ingat, 7 nilai ini perlu ada dalam diri kamu. Okay, perlu ada dalam diri setiap manusia. W.D. Ross cakap lah. Okay. So itu cerita W.D. Ross. Jadi sudah. Kita akan tengok satu video ni yang berkaitan dengan deontologi dengan consequentialism. Matlamat menghalalkan cara dengan matlamat tidak menghalalkan cara. Okay. So saya akan bagi kamu satu video. Kamu tengok video ni bagus-bagus. Tengok video ni bagus-bagus ya. Ini video ni menerangkan satu situasi itu dan menerangkan dengan lebih lanjut apa itu deontologi dengan consequentialism, perbezaan. This presentation is an adventure into the realm of morality, deontology versus utilitarianism. A man takes a sick child on a visit to the doctor only to receive terrible news. His son has contracted a deadly illness and is given only mere days to live. There is only one thing that can save the child's life, a very expensive drug called Curavar. The father inquires about the drug and is shocked at the ridiculous cost of the drug. Uncaring, the doctor insists that is the price to be paid, whether you are broke or not. The father pleads for mercy, but the doctor refuses to budge on the price of the treatment. Crushed and lost in his thought, the father is faced with a moral dilemma. He could either accept his child's fateful and untimely death due to his lack of wealth, despite how young the child is,
Or the father could easily steal the life-saving drug that is sitting in a cabinet mere inches away from him, knowing the doctor's bank account won't suffer hardly at all. While pondering this difficult decision, the philosopher Immanuel Kant appears beside him. Kant goes on to explain his view of morality to the father. He shows that one should act based on duty, which is referred to as deontology, and that actions should be performed based on the right intentions and nothing else. This leads to his idea of a categorical imperative. The categorical imperative states that one's actions can only be justified if it could be turned into a maxim or universal law to be applied throughout the world. So Kant says the father should not steal the medication. If stealing the medication were to become a maxim, many others would resort to stealing medication and healthcare would probably cease to exist at all. As inexplicable as Kant's entrance was, J.J.C. Smart suddenly appears in the room as well. Smart butts in to say that the only way to judge whether an action is morally correct is if the action maximizes the best consequences for the greatest number of people. This is based on maximizing happiness for everyone involved. This view is called utilitarianism. Smart claims that he should steal the medication, since the greatest good would be provided through saving the kid rather than the doctor affording yet another yacht. Kant comes back to say that there is more to morality than trying to maximize happiness. Essentially, consequences are not a proper criteria for morality, since they can't be controlled, and happiness also isn't a good criteria for morality, since an action leading to happiness does not necessarily mean that the action is just. Smart, in rebuttal to deontology, says that rules, intentions, duties, and so on don't really matter at all. What really matters are the consequences of one's actions, and one should act to make the best of those consequences. While Smart and Kant continue arguing, Dr. J shows up a fantastic news. The test was a false positive, and the kid will be just fine in a couple of days. The father leaves happily, while Kant and Smart leave to battle the issues of morality elsewhere. Okay. Apa cerita video tu tadi? Apa cerita video tu tadi? Boleh seseorang ulas cerita video tu, review cerita video tu sebelum kita tamatkan kita punya kelas? Siapa boleh beritahu? Terangkan balik. Anyone? Ada? Video tu cerita Beli pasal apa? ubat. Okay. Dia beli ubat. Itu je lah. Okay. Itu je lah saya faham. Itu saja. Okay. Doktor dan pesakit memang si Azrul. Okay. Siapa lagi mau tes? Kamu dah tengok kan tidak video tu? Okay. Semua pun dah tengok ah. Okay, kamu dah faham ah cerita dah. Ada sih tapi itulah bah. Confused. Okay. Okay. Confused ah. Pasal morality. Ya, pasal morality. Mana satu tindakan yang betul. Dia mau beli ubat tapi tidak ada duit. Okay. Alright. Cerita pasal video tu tadi. Cerita pasal video tu tadi. Cerita pasal ada satu orang bapa ni dengan anak dia. Okay. Satu orang bapa ni dengan anak dia, situasi dia lah. Anak dia ni, doktor bagi tahu yang anak dia ni, anak bapa ni mempunyai sakit yang sangat kronik dan memerlukan duit untuk membeli ubat yang jarang-jarang ataupun ubat yang mahal lah. Ubat untuk mengobati anak yang sakit tu merupakan satu ubat yang sangat mahal dan bapa dia ni tidak ada duit. Okay? Dan sedang bapa dia ni sedang berfikir untuk mengambil tindakan yang seterusnya. Datanglah dua ekor malaikat yang kononnya menjadi malaikat untuk memberi panduan kepada bapa ni. Satu Immanuel Kant, iaitu pencipta prinsip deontologi ini. Lepas satu lagi Smart. Okay, Smart ni adalah penyokong utilitarianism ataupun consequentialism lah. Okay. Jadi dua-dua ni pun cuba menjual ataupun mempengaruhi si bapa ni untuk membuat tindakan yang seterusnya. Asal bapa ni tersepit, budak ni tersepit, dia kena buat decision apa keputusan yang dia perlu ambil. Okay.
dan apa idea yang dia perlu ada untuk menyelamatkan anak dia lah. Pasal anak dia kan sakit stroke, dan ubat untuk mengubati anak dia itu sangat-sangat mahal. Okey, bapa dia ni tidak mampu So apa tindakan yang seterusnya? So datang 2 ekor ni, si Manuel kan cakap, malaikat yang pertama ni cakap, yang membawa pemikiran prinsip deontologi ni cakap, kau jangan curi, kau tidak boleh mencuri, kau tidak boleh membuat perbuatan yang tidak bagus. Mencuri itu salah, dia bilang. What wrong is wrong, dia bilang. Lepas tu yang si smart ni pula, nama dia memang smart lah. Okay, smart ni pula malaikat yang kedua, okay, dia bagi tahu pembawa malaikat consequentialism ni, yang membawa idea consequentialism ni, dia cakap dengan bapa dia tu, si smart ni cakap dengan bapa budak tu, dia bilang, kau pergilah curi ubat tu. Tidak apa. Pasal perbuatan kau mencuri tu adalah untuk menyelamatkan anak kau, dia bilang. Okay? Jadi si bapa ni pun selepas dipengaruhi oleh 2 ekor malaikat ni, dia pun membuat keputusan untuk mencuri ubat tu. Sekali ngam-ngam dia mau mencuri ubat tu, tiba-tiba doktor bagi tahu yang anak dia tidak mempunyai sakit yang kronik, cuma mempunyai sakit demam cacar saja, demam biasa saja. So itu adalah story video itulah, berkaitan dengan topik kamu pada hari ini, iaitu consequentialism dengan deontologi. Okay? Alright. Okay, susah sikit lah kamu ni Saya tidak tahu apa lagi cara dia yang paling ngam. Pasal video tu sebenarnya dia rumusan kepada apa yang kamu belajar pada hari ini. Okay, topik kamu Right. Jadi saya harap cuba selain daripada dengar saja apa yang saya bagi tahu kamu masuk kelas tu, cuba gunakan imajinasi kamu, gunakan penderia penglihatan. Itu sebab dia video tu. Okay, video tu untuk menambah pemahaman kamu sebenarnya. Okay. Right? Okay, boleh faham nggak kelas untuk topik? Boleh sudah. Boleh sudah, sir. Makin susah kah kamu rasa? Makin mencabar. Si Dayang dia, makin mencabar lah Dayang. Sebenarnya makin senang, pasal kamu tidak belajar lagi ism-ism tu, yang teori-teori pelik tu. Sekarang ni direct to the point terus, moral lah, berkaitan dengan nilai-nilai ataupun panduan yang perlu ada dalam diri kamu. Okay? Right. Kalau tidak soalan sudah Pak? Tengok lo, betul ke habis sudah? Ini agak siapa? Okay, nanti ini kamu kamu buat nanti tutorial ni, kamu refresh balik apa tu consequentialism dan deontology, and then kamu kena buat research sedikit pasal bentuk-bentuk jenis-jenis consequentialism yang macam egoism tu, macam utilitarianism, hedonism tu apa. Okay? And kamu kena buat perbandingan lagi lah, differences between consequentialism and deontology. Sudah bagi tahu tadi apa perbezaan dia. Satu ni consequentialism menyokong kamu boleh melanggar peraturan tu as long as tindakan kamu yang melanggar peraturan tu memberi kesan yang positif kepada orang lain. That is the right thing to do. Kalau deontologi pula, ajar yang Immanuel Kant punya idea ni, prinsip deontologi, kita sekali-kali tidak boleh melanggar peraturan walaupun tindakan kita mau melanggar peraturan itu memberi kesan yang baik kepada orang lain. Tidak boleh. Niat tidak menghalalkan cara. Okay? Right? Boleh paham? Paham kelas? Boleh. Okay? Alright. Boleh, sir. Boleh saya sikit. Okay, Zoe, semua. Alright, Lia. Paham. Kalau tidak sudah, thank you dengan respon kamu, sangat aktif kemarin ini. Tidak ada seksi pula. Tidak ada sesi bergambar. Okay, pasal sudah ambil kemarin. So kita jumpa esok, and I think that's all. Have a nice rest bagus-bagus. Stay safe. Kita jumpa lagi esok malam. Okay guys, that's all. Thank you. Thank you, sir. Okay, dah payahlah habis. Nanti aku ambil juga gambar kamu. Okay, welcome. Welcome Zuleka, Fifi. Stay safe, Lia, Aslina. Thank you sir, semangat. Ya, Liverpool, Cheryl, Balkis, Roslyn, Hafiz. Bye-bye, sir. Bye-bye. Take care. Thank you, sir. Welcome, Delma, Vivian. Okay. Welcome, Hafiz. Hey, Azrul. Okay, that's all. Thank you, class. Thank you, Wardina. Boleh sudah leave. Sayang data.